Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Dan malam ni saudara Azrul bersama saya untuk kita menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh rakyat. Dan tajuk kita malam ni, mukadimah, kita akan ulas tentang kenyataan-kenyataan sinis yang mengatakan kononnya UMNO hari ini sudah lari daripada landasan perjuangan. Jadi hari ini saya nak tegaskan bahawa prinsip perjuangan UMNO tetap kekal sama. Kita memperjuangkan agama kita, bangsa kita, negara kita. Dan UMNO lah yang telah meletakkan Islam sebagai agama persekutuan, yang telah mengangkat kedudukan hak istimewa orang Melayu di dalam perlembagaan, yang telah meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan juga UMNO jugalah yang telah memertabatkan kedudukan Raja-Raja Melayu seperti mana yang termaktub di dalam perlembagaan negara kita. Tak kiralah kita kerjasama dengan siapa juga, hari ini perjuangan UMNO itu tetap kekal sama, tidak ada sebarang perubahan. Sudah pasti bila kumpulan sasar yang kita kejar sama seperti PAS, sama seperti Bersatu, iaitu kumpulan sasar kita ialah orang Melayu, orang Islam, maka mereka cuba untuk merosakkan imej UMNO dengan mengatakan bahawa bila UMNO bekerjasama dengan PH, dengan DAP, kita sudah tidak lagi memperjuangkan kepentingan orang Melayu dan kepentingan Islam. Sedangkan hakikat dan realitinya mereka juga, baik PAS, baik Bersatu, pernah bersama dengan DAP. Tak ada pula mereka kata ketika mereka bersama dengan DAP, mereka punya perjuangan terhadap agama Islam dan Melayu terhakis. Tak ada pula mereka sebut. Tetapi bila kita UMNO bersama dengan DAP, mereka kata perjuangan kita terhadap Melayu dan Islam sudah luntur, sudah terhakis dan sebagainya. Hakikat dan realitinya tuan-tuan, perjuangan kita tetap sama. Cuma dulu ketika rakyat memberi mandat kepada kita, Barisan Nasional, kita boleh membentuk kerajaan secara bersama juga dengan bukan Melayu. Ini jangan lupa. UMNO tidak pernah membentuk kerajaan secara bersendirian. UMNO sentiasa membentuk kerajaan bersama rakan-rakan komponen Barisan Nasional, sama ada mereka itu daripada MCA, MIC, gerakan yang pada ketika itu berjaya mendapat sokongan masyarakat bukan Melayu. Cuma akibat daripada rakan-rakan kita ini sudah hilang sokongan bukan Melayu, dan orang Melayu pun dengan sifat suka mencuba, suka nak melakukan perubahan, suka nak bagi peluang kepada pihak-pihak lain untuk memerintah, nak cuba try test lah katakan, dan terlalu mudah termakan dengan fitnah, adu domba, kata nista yang dilemparkan terhadap Barisan Nasional. Akhirnya tuan-tuan, 2 kali pilihan raya BN tidak dapat membentuk kerajaan. Dan hari ini disebabkan keputusan mereka, kita tidak ada pilihan selain daripada membentuk kerajaan bersama dengan rakan-rakan Pakatan Harapan. Dan alhamdulillah, bila kita bersama dengan kerajaan rakan-rakan Pakatan Harapan, setakat ni kita boleh membentuk sebuah kerajaan yang sangat kuat dan sangat stabil. Dan ini memberikan impak yang positif kepada rakyat. Dan alhamdulillah, keadaan menjadi jauh lebih baik berbanding dengan ketika kita bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi kita akan mulakan dengan perkara yang telah saya bangkitkan tadi sebagai topik perbincangan kita pada malam ni. Silakan Saudara Azrul kalau ada soalan-soalan di studio.
Soalan pertama tu untuk malam ni Ya. ada ura-ura dan ada pertanyaan. Facebook okey tak? Sekejap. Dengan YouTube. Ada ura-ura daripada akar rombi kononnya, saya Ya. tak pasti ianya pembangkang ataupun ni. Dia kata boleh ke akar rombi UMNO ni buat referendum untuk menolak kerjasama dengan kerajaan perpaduan dan juga menolak presiden. Sebenarnya referendum tu sudah berlaku. Kan? Pertama sekali bila mana selepas pilihan raya umum yang ke-15, kepimpinan Datuk Seri Zahid dan Ahmad Hassan kan, telah pun membuat keputusan untuk memilih kerjasama dengan Pakatan Harapan. Okey? Selepas MKT UMNO dan Ahli Parlimen Barisan Nasional membuat keputusan tersebut, diketuai oleh Datuk Seri Zahid dan Datuk Seri Muhammad Hassan, kita telah berhadapan dengan dua insiden yang boleh dianggap sebagai referendum ahli. Okay? Pertama, bila kita mengusulkan supaya jawatan Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. Jawatan siapa yang kita tak nak pertandingan tu? Jawatan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid, dan jawatan Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan. Siapa mereka ni? Mereka inilah yang telah mengepalai kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional dalam memutuskan untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Jadi bila ada cabutan suara ataupun bila ada proses undian, sama ada mereka berdua ini perlu bertanding ataupun tidak, perwakilan dalam Perhimpunan Agung UMNO, siapa ni perwakilan ni? Perwakilan ini ialah mereka yang telah dipilih oleh persidangan UMNO bahagian. Perwakilan UMNO di peringkat bahagian telah memilih perwakilan ini untuk hadir ke Kuala Lumpur mewakili mereka. Perwakilan di bahagian itu siapa pula yang pilih? Ahli-ahli UMNO di peringkat cawangan pilih perwakilan untuk pergi ke cawangan ke persidangan UMNO bahagian, dan persidangan UMNO bahagian memilih perwakilan untuk ke Perhimpunan Agung UMNO Malaysia. Lebih 95% mengundi untuk Datuk Seri Zahid dan Datuk Seri Muhammad Hassan kekal sebagai Presiden dan Timbalan. Ini referendum lah. Kan? Kedua, kena faham lagi sekali ni. Saya dah cakap ulang kali tapi nampak gayanya bertambah seorang yang tak faham bahasa. Daripada Bukit Gantang. Kita tak tahu apa masalah dia. Kan? Mungkin disebabkan sebelum ni dia bertanding di Parlimen Bukit Gantang. Saudara Solihin ni. Dan kalah. Bukan salah Presiden. Presiden bagi kamu mandat sebagai seorang ketua pemuda bahagian. Kita bagi dia mandat untuk bertanding dalam pilihan raya umum. Saya pun tak dapat mandat tu. Kamu dapat. Kamu dapat 19,000 undi. Syed Abu Husin mendapat 32,000 undi. Takkan kerana baru-baru ni Syed Abu Husin beralih sokongan kepada Perdana Menteri, dia merasakan bahawa bila Syed Abu Husin beralih sokongan kepada Perdana Menteri, mungkin Syed Abu Husin akan bertanding di situ dalam pilihan raya akan datang. Dan mungkin dia pun tahu bila Syed Abu Husin baik dengan PMX, baik dengan Presiden, peluang dia untuk menjadi wakil rakyat di situ pun mungkin akan menjadi tipis. Itu andaian dia. Kenapa tiba-tiba selepas tahun kita kerjasama dengan DAP, tiba-tiba sekarang pula dia bersuara? Bukan susah sangat untuk kita mencongak perkara ni. Mudah je. Kenapa selepas 1 tahun tiba-tiba dia meminta supaya kita meninggalkan Pakatan Harapan jadi pembangkang? Cuba tanya dia, kenapa selepas tahun? Dan kebetulan pula selepas Syed Abu Husin mengumumkan
dia menyokong kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. So bagi saya simple. Pertama, pungutan suara dah dibuat. Pungutan suara kedua ialah bila jawatan Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. Kena faham ni, bila jawatan Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. Pada ketika itu, ada kelompok yang menentang Presiden, yang pro kepada Perikatan Nasional, cuba mengambil alih menawan jawatan naib-naib Presiden dan jawatan Majlis Kerja Tertinggi. Kerana mereka tahu kalau mereka dapat menguasai keseluruhan ataupun 2/3 daripada Majlis Kerja Tertinggi UMNO, kalau terdiri daripada orang yang pro kepada Perikatan Nasional, mereka bila-bila masa boleh mengusulkan undi tidak percaya kepada Datuk Seri Zahid, kepada Datuk Seri Ahmad Hassan, ataupun mereka boleh pecat Datuk Seri Zahid ataupun Datuk Seri Muhammad Hassan. Kerana ahli Majlis Kerja Tertinggi mempunyai kuasa ketika tidak ada Perhimpunan Agung UMNO, tidak ada PAU. Badan tertinggi yang boleh membuat keputusan ialah Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dan keputusan yang dibuat oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO adalah muktamad dan tidak boleh dicabar. So apa yang berlaku? 162,000 perwakilan ahli cawangan pilih perwakilan cawangan pergi ke Perhimpunan Agung bahagian. Perhimpunan Agung di setiap 191 bahagian telah mengundi dan membuat keputusan untuk memilih naib-naib Presiden dan MKT yang bersama dengan Datuk Seri Zahid. Termasuklah Hisham Jalil ni. Kalau Hisham Jalil punya nama tak dibawa oleh Datuk Seri Zahid, dia pun tak menang MKT UMNO. Saya pun sama, tak boleh menang MKT UMNO kalau tidak bersama dengan panji-panji Presiden. Ini kena faham. Kalau misalnya ni guna idea bodoh Hisham Jalil ini, untuk buat pemilihan lagi sekali, apa kejadah ni? 2 kali dah pemilihan ni. Pemilihan pertama di peringkat pusat, perwakilan memutuskan mahukan Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. Pemilihan kedua berlaku di peringkat bahagian-bahagian, di mana perwakilan cawangan mengundi, lebih 162,000 mengundi supaya kepimpinan naib-naib Presiden dan juga kepimpinan Majlis Kerja Tertinggi yang bersama dengan pasukan Presiden diberi mandat untuk berkuasa, untuk mentadbir UMNO. So apa lagi yang Hisham Jalil ke, Solihin ni ke, tak puas hati lagi. Kenapa bila dah hilang jawatan, bila kawan kita yang sebelah sana tiba-tiba menyokong PMX baru nak bersuara? Kenapa setahun dia tak bersuara? Sekarang baru sedar. Peluang nak make a comeback tu susah. Sekarang baru sedar. Dan nampak bila Syed Abu Husin yang mewakili Perikatan Nasional, Bukit Gantang tu kebetulan kawasan Melayu, Syed Abu Husin dah bersama dengan kita. Peluang, dan nampak pula peluang boleh bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Adakah itu punca dia berubah fikiran? Kita tanyalah, kita nak tahu. Betul tak? Sebab kita muskil. Kenapa tiba-tiba selepas tahun lebih ni baru dia nak membantah kerjasama dengan DAP, sebelum ni senyap. Saya tak tahulah kalau dia tak menyokong sebelum ni. Sebab tak pernah menyatakan apa-apa. Tak ada cheat, tak ada cot. Kan? Kita pun boleh agak. Kenapa dia berubah sekarang? Okey. Pertama sekali saya nasihatkanlah. Memang tak mudah nak yakinkan orang Melayu ni untuk bekerjasama dengan DAP yang selama hari ini menjadi seteru politik UMNO ni selama 58 tahun. Memang tak mudah. Tetapi jangan jadi bacul, disebabkan kita berhadapan dengan tugas dan laluan yang sukar. Kita nak lari daripada perjuangan. Kita nak back off. Nak bersama dengan Perikatan Nasional. Apa kita boleh dapat? Cuba tanya dengan Solihin. Apa kita boleh dapat? Kalau kita nak lari daripada perjuangan ini. Kalau kita bersama dengan Perikatan Nasional,
74 kerusi yang Perikatan Nasional menang, yang Bersatu dan juga PAS menang. Kita boleh bertanding 74 kerusi tu? Tak boleh. Tak boleh. 26 kerusi yang kita bertanding sekarang ni, itu je kita akan kekalkan. Habis kuat, kita boleh berebut 29 kerusi yang dimenangi oleh Pakatan Harapan di kursi Melayu. 29 kerusi tu, kalau berebut antara UMNO dengan PAS Bersatu. Track record mereka menang 74 kerusi, kita menang 26 kerusi. Agak-agak daripada 29 ni, berapa kita boleh dapat? Mungkin 5. Dapatlah 31. Habis kuat, tambah lagi 9. Dapatlah kita 35. So kalau UMNO bertanding setakat 31 kursi, UMNO ada 191 bahagian, takkan kita nak jadi barwa kepada Bersatu dan juga kepada PAS di 160 bahagian yang lain? Atau adakah kita nak tutup 160 bahagian? So fikir tentang masa depan UMNO juga. Jangan fikir pasal politik kamu di Bukit Gantang. Jangan fikir tentang soal masa depan kamu di Bukit Gantang. Kalau ditakdirkan Allah Ta'ala kamu tetap akan jadi calon, kamu akan jadi calon. Jangan cepat sangat melata. Tenang. Orang lain buat kerja lebih pun tak jadi calon pun. DUN tak dapat, Parlimen tak dapat. Steady je tengok. Tak ada masalah. Perjuangan sebenarnya. Okey. Begitu. Beliau juga ada mengatakan yang pelantikan ataupun penukaran kabinet Tok Mat Hassan ni ke Menteri Luar ni adalah satu perkara yang sangat orang kata tak. Itulah masalah dia. Dia ni ketua perangan dulu. Sepatutnya dengan jawatan sebagai ketua perangan ni, kerja dia menerangkan kepada rakyat. Menerangkan kepada rakyat. Bukan dia mengelirukan lagi rakyat dan mengelirukan akar umbi. Kuasa untuk memilih seorang menteri itu kuasa prerogatif Perdana Menteri. Dan sudah pasti sebelum dia membuat sebarang keputusan, dia berunding dengan presiden-presiden parti komponen. Mesti ada sebab. Kita kena tahu, saya dah ulang banyak kali, bahawa orang yang paling rapat dengan Perdana Menteri, kalau di Malaysia ni lah, selain daripada timbalan Perdana Menteri, antara menteri yang sudah pasti akan selalu dekat dengan Perdana Menteri ialah Menteri Dalam Negeri. Tetapi bila Perdana Menteri hari ini, fokus dia ialah untuk bawa masuk foreign direct investment. Fokus dia ialah untuk mengukuhkan kembali hubungan diplomatik kita dengan negara-negara luar. Terutamanya selepas manusia durjana Mahathir Mohamad merosakkan hubungan kita dengan India, merosakkan hubungan kita dengan European Union, merosakkan hubungan kita dengan China. So PM kena banyak keluar. Dan keluar ni, PM tak boleh keluar macam tu je. Mesti ada orang yang mengatur supaya bila PM sampai ke sesebuah destinasi, semua dah tersusun. Perjumpaan dengan ketua negara, perjumpaan dengan orang-orang penting dalam negara tersebut, perjumpaan dengan pelabur-pelabur. Itu memakan masa. So bila PM keluar negara ni, biasanya yang paling penting sekali ialah peranan Menteri Luar. Itu sebab Menteri Luar ni kita kena letak orang yang lebih senior. Kalau dulu kita letak Susah Agung Barisan Nasional, hari ni kita kena letak timbalan Presiden UMNO. Tok Mat belum sempat masuk ofis dah pergi ke Jepun. Kalau nak bunuh Tok Mat, kita tak letak Tok Mat tu rapat dengan PM. Apa bodoh sangat dia orang ni. Cuba pakai otak fikir. Kena ingat tau, PM ni, dia kalau kat negara ni lah, dia tak ada masa pun. Jumpa orang pun tak banyak masa, kan? Dia nak membaca pun tak ada banyak masa. Dia berehat memang tak ada, kan? Makan pun kurang.
Siapa yang duduk satu meja makan dengan dia, nasib lah. Dia makan sekejap je. Lepas tu dia cabut. So bila masa yang kita akan ada quality time with the Prime Minister? Bila dia di luar negara. Bila duduk atas kapal terbang, dia tak ada pilihan. Dia kena duduk, berbincang, bercakap, berborak. Ada masa dia baca, itulah masanya atas kapal. Faham tak betapa pentingnya menteri luar ni? Dulu masa Dr. Zamri berada di situ, kalau UMNO nak menyampaikan sesuatu, Dr. Zamri antara yang menjadi jambatan. Kerana inilah peluang untuk cakap, sembang dengan PM dalam keadaan tenang, tak huru-hara, tak kelang kabut. So macam mana dia nampak benda ni membunuh kerjaya politik Tok Mat? Tak betul. Dan kenapa sekarang tiba-tiba dia bangkitkan benda tu? Kenapa sebelum Syed Abu Hussein mengeluarkan kenyataan menyokong PMX, dia tak pernah pun keluar kenyataan ni? Okey. Begitu. Ya. Ada juga yang mendakwa yang Presiden UMNO ni ada rasa insecure terhadap Tok Mat. Kenapa dia nak rasa insecure? Mungkin Tok Mat akan... Ginilah orang yang tak faham tentang kedudukan Presiden ni, jangan fikir panjang-panjang. Presiden UMNO is very powerful. Itu je aku nak beritahu. Presiden UMNO is very powerful. Dia tak perlu takut dengan sesiapa pun. Kalau misalnya ada pihak yang boleh menggugat kedudukan dia di dalam parti, sudah pasti pihak tu boleh melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan Presiden parti pun hilang jawatan. Tapi Presiden parti kita ni menang tak bertanding tau. Berapa banyak Presiden parti yang menang tak bertanding? Haji Hadi menang tak bertanding. Adakah Haji Hadi insecure? Kamu hanya boleh dapat menang tak bertanding tu sekiranya kedudukan kamu betul-betul kukuh di dalam parti. Dan bila nak letak Presiden dan timbalan ni menang tak bertanding, lebih 95% perwakilan bangun berdiri tu, dapat standing ovation lagi. Insecure apa? Beritahu saya satu nama yang boleh lawan Presiden UMNO kat dalam parti kita ni. Ada? Tak ada. Janganlah cerita insecure. Orang tak tahu tentang kedudukan UMNO. Mungkin ni orang luar lah yang melihat orang luar yang sakit hati kerana Zahid Hamidi memusnahkan peluang mereka, impian mereka untuk menjadi kerajaan. Orang luar yang sakit hati kerana Zahid Hamidi akan menyebabkan impian mereka ataupun igawan mereka untuk menjadi kluster mahkamah tu menjadi realiti. Itu je. Cuba kalau Zahid Hamidi tiba-tiba membuat keputusan bersama dengan Perikatan Nasional. Oh, tengoklah besoknya, lusanya Hamzah Zainuddin, Azmin Ali, Haji Hadi semua cakap Zahid bagus. Sebab dia orang terselamat daripada jadi kluster mahkamah. Dia orang terselamat daripada duduk Sungai Buloh dengan Kajang. Dia orang terselamat dapat kembali berkuasa, berada dalam kerajaan, boleh makan gaji buta lagi. Itu je. Sebab hari ni kita tak memilih mereka. Itu je yang Datuk Zahid menjadi sasaran. Okey. Tok tengok TikTok tu macam ada problem kena soft ban rasanya. Sebab dia punya viewer tak naik-naik. Itulah. Kita bukan setakat TikTok je. Kita starting pun, kita punya YouTube ada 1,800. Saya pelik. 1,800 ni daripada tadi tak berganjak. Kita start je terus ada 864 Facebook ni. Saya dah komplain banyak kali dah. Dia orang ni bila nak ambil tindakan pada
pada Papa Gomo punyalah susah. Kita yang hari-hari pertahankan kerajaan pun dia orang kacau. Okey, Tak tahu lah nak cakap apa. Okey, soalan. Pagi tadi kita dikejutkan kapal ZIM tidak dibenarkan berlabuh di Malaysia tu. Yang TikTok ni saya nak end, saya akan Live balik. live balik. End dulu betul live. Aduh. Sebab dia tak berganjak, saya macam pelik. Memang pelik lah, dia orang ni kacau. Okey, Sekejap, silakan. tunggu TikTok ni. TikTok dah jalan dah. Okey. Pagi tadi kita dikejutkan dengan kenyataan media daripada Perdana Menteri, kapal ZIM tidak dibenarkan berlabuh di Malaysia. Dia bukan setakat kapal daripada Israel tidak dibenarkan berlabuh di Malaysia. Kapal yang menuju ke Israel pun tak dibenarkan berlabuh di Malaysia. Kapal yang ada bawa bendera Israel pun tak dibenarkan berlabuh di Malaysia. Dan itu pendirian rasmi kerajaan Malaysia. Dan kita yakin pendirian kita ini tidak akan menjejaskan perdagangan kita. Okey? Tapi sebelum ni tu Ya. kapal-kapal ni dibenarkan berlabuh. Antara yang membenarkannya adalah Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir membenarkan, Kerajaan Pak Lam membenarkan. Ya. Jadi siapa 2002 dia benarkan, 2005 pun dia benarkan. Jadi sekarang ni di bawah kerajaan Datuk Seri Anwar kita tak benarkan lagi. Okey. Okey Dok. Perdana Menteri membawa berita gembira pada hujung tahun itu di mana lawatan kerja beliau di Jepun membawa pulang apa orang kata potensi pelaburan 6.56 bilion. Ya. Kita bersyukurlah kerana lawatan di pertengahan Disember ni Datuk Seri Anwar hari ni dah balik dan kita telah mendapat 56 bilion. Ini adalah tambahan kepada potensi pelaburan bernilai lebih kurang dalam 23 bilion semasa lawatan delegasi Malaysia ke Jepun sebelum ni pada bulan Jun kita dah dapat 23 bilion. Potensi pelaburan kumulatif daripada lawatan ke Jepun hari ni kalau campur yang 6 bilion ni sudah jadi 29.56 bilion. Okey. Okey Dok. Ada satu soalan, bukan soalan saya nak minta pandangan tu Ya. Rashid Hussein dilantik sebagai pengerusi tabung haji yang baru. Ada komen sikit tu? Saya punya komen, dulu zaman kita kebanyakan daripada pengurusi GLC utama ni terdiri daripada orang politik. Tetapi pendirian PMX sekarang ni dia lebih selesa untuk teknokrat. Tokoh-tokoh korporat ni diangkat menjadi pengurusi GLC. So ini kerajaan dia, kita bagi peluang untuk dia mencuba kaedah dia. Okey. Adakah ini salah satu reformasi yang ingin diwujudkan oleh saya punya pandangan sedikit berbeza sebab bagi saya lebih yakin dengan orang politik. Kerana orang politik ni mereka hari-hari turun ke bawah, mereka hari-hari bersama dengan rakyat, mereka tahu tentang denyut nadi rakyat. Sudah pasti bila mereka memegang jawatan pengurusi GLC, mereka akan dapat membantu rakyat dengan lebih mudah sebab dia tahu apa masalah-masalah rakyat dan sebagainya. Tetapi mungkin kerana pengalaman-pengalaman lepas, ada di antara orang politik ni menyalahgunakan kedudukan bila menjadi pengurusi GLC dan sebagainya. Ini menyebabkan PMX merasakan bahawa dia perlu meletakkan teknokrat. Dan saya nampak beliau dia campur ada apa yang dipanggil sebagai
dia blend orang politik dan juga teknokrat untuk ada setengah-setengah, contoh macam Felda dia letak orang politik, tabung haji dia letak teknokrat. Bagi saya okey lah, biar dia cuba kan. Okey. Okey, ni ada soalan daripada kita punya Berapa Facebook dengan YouTube ni? 651 FB. FB, YouTube. Sebab dekat kaunter ni tak tahulah apa dia orang buat ni. Dia mainkan kita punya Facebook dengan YouTube ni. TikTok pun sama. TikTok teruk lah. Tinggal 9 orang ni. Memang soft band lah ni. So band TikTok terus ke laut. 10 orang tutup lah tu TikTok. Tutup lah TikTok. Kita go through Facebook. Okey. Ada lagi? Sekejap. Okey, ni daripada viewers saya bacakan soalan daripada viewers kat sini. Viewers ni dia mengatakan yang tahun 2003 ni yang bagi kapal Israel berlabur kat Malaysia ni konon dengan harapan usaha damai antara Mahathir juga mengeluarkan kenyataan yang beliau bersetuju pula dengan pendirian Malaysia, iaitu untuk tidak membenarkan. Saya rasa kita tak perlu endahkan apa yang Dr. Mahathir cakap. Untuk ini dah nyanyuk dan banyak mengarut. Kan? So jangan kita bazir masa memikirkan tentang apa yang dia cakap, apa pandangan dia, kan? Sebab pandangan dia tu dalam satu keadaan dia kata dia suka A. Dalam satu keadaan lain dia boleh kata dia suka B. Bila dia tengok rakyat banyak suka A, dia boleh cakap dia suka A balik. Ini yang masalah dia. Kan? Kita tak boleh ambil orang yang mempunyai pendirian populis begini. Okey? Okey Tok, ni ada lagi satu daripada viewers kita. Ya. Dia berkenaan dengan topik kita ni. Dia kata kat sini, adakah benar UMNO ni dilihat lemah, tidak seperti dahulu? Malah UMNO ni dilabel oleh pembangkang seperti lari dari perjuangan asal. Saya rasa Tok dah ni kan. Kalau misalnya UMNO ni lemah, dah lama dah UMNO jadi lembu cucuk hidung pada Perikatan Nasional. Sebab UMNO tak lemah lah, UMNO sanggup membuat keputusan yang mengecewakan Perikatan Nasional. Sebab UMNO tak lemah lah, UMNO sanggup mengambil risiko, menggalas tanggungjawab untuk menerangkan kepada orang Melayu bahawa kita boleh bekerjasama dengan DAP. Kalau kita ni lemah, kita akan jadi macam Solihin, macam Isyam Jalil, kan? Semua lari, kan? Cuba nak buat yakinkan orang bahawa kita boleh kerjasama dengan DAP boleh hormat 4 perkara yang termaktub dalam perlembagaan, kan? Bila orang Melayu tak setuju je, lari, kan? Chicken out. Kalau kita lemah macam itulah perangai kita, kan? Tapi kita masih menggalas usaha untuk cuba meyakinkan kerjasama baru ni. Memanglah kalau dulu orang Melayu sokong kita, kan? Kalau 100% tak apa juga, kan? Tak solid. Dulu pun bila kita lawan DAP pun, orang Melayu pun ada yang tak solid bersama dengan kita. Bukan sikit, ada 4.2 juta yang tak menyokong kita. Boleh sokong Perikatan Nasional. Walaupun Perikatan Nasional yang membuat mereka sengsara 18 bulan, kerana duit mereka bagi undi pada Perikatan Nasional. Kan? Sekarang bila UMNO tak boleh bentuk kerajaan bersendirian, mereka marah pula bila kita terpaksa kerjasama dengan Pakatan Harapan. Di mana otak dia orang? Pakai logik akal lah sikit. Kamu yang buat keputusan begini, kamu yang tak konsisten menyokong Barisan Nasional. Bila kita bekerjasama dengan orang lain, kamu marah. Habis kalau ketika baru-baru ni Agong kata okey, kita angkat Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri sebab dia pernah jadi Perdana Menteri. Kita angkat Anwar jadi Timbalan Perdana Menteri
Sebab dia pernah jadi Timbalan Perdana Menteri. Kalau Muhyiddin setuju, bukan mereka juga bersama dengan Pakatan Harapan, bukan mereka bersama dengan DAP, kan? Hari ini dia tak setuju sebab dia tahu dia tak boleh jadi Perdana Menteri. Dia tak nak jadi timbalan. Itu sebab dia tak nak combine dengan Datuk Seri Anwar. So bila dia tak nak, Yang di-Pertuan Agong titahkan supaya kita bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Apa pilihan yang kita ada? Kita ada dua pilihan. Pertama, bersama Muhyiddin. Kedua, bersama Anwar. Kan? Muhyiddin pun tak nak. Tak nak bersama dengan Anwar. So, kita isilah tempat kosong ni. Demi agenda rakyat. Ha? Bukan setakat agenda rakyat. Bukan setakat mikirkan pasal rakyat. Kita pun kena fikir tentang masa depan parti kita. Kita dah cuba solo. Di Melaka kita solo, di Johor kita solo, Pilihan Raya Umum kita solo. Apa keputusan dia? Betul tak? Kita pun kena sedar diri bahawa kita ini berhadapan dengan terlalu banyak musang berbulu ayam, terlalu banyak gunting dalam lipatan, terlalu banyak sabotaj dalaman parti. Hari ini pun masih ada lagi yang nak sabotaj parti. Kalau tak keluar orang macam Hisham Jalil, Solihin ni semua, kan? Mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang memorak-perandakan kedudukan parti, menyukarkan lagi kita nak kerjasama dengan kerajaan perpaduan. Okey? Okey Tok, ini soalan terakhir daripada studio Tok. Ya. Wakil Bersatu iaitu Cikgu Bat mendakwa ada rasuah di dalam projek tempatan banjir yang dikelola oleh Nik Nazmi Tok. Ya ke? Kalau Cikgu Bat ni orang yang ada otak, kan? Cuba bayangkan bila projek tambatan banjir ini Datuk Seri Anwar renegotiate. Dulu bawah PAS, bila Datuk Seri Anwar renegotiate, Datuk Seri Anwar dapat jimat 1.8 bilion. Baru renegotiate. Orang yang sama, kan, ada rundingan semula tentang harga, dapat jimat 1.8 bilion. Cuba bayangkan, kalau orang boleh guna otak, kau tak boleh expect lah Cikgu Bat ni guna otak, kan? Dia, otak dia dekat lutut, kan? Kan? Cuba bayangkan, penjimatan hasil rundingan semula tu pun dah nilai dia 1.8 bilion. Agak-agak kalau dulu Tuan Bren, Tuan Man, dan puak-puak Perikatan Nasional ni meneruskan projek tambatan banjir zaman dia orang ni, ke mana pergi 1.8 bilion tu? Berasuah mengundi. Kita tak tahulah. Kita tak nak menuduh, tak baik, kan? Tapi kalau orang ada otak, dia boleh fikirlah. Kalau PMX boleh jimat 1.8 bilion, renegotiate projek ni. Okey. Okey, itu saja Tok daripada studio. Okey, minta tolong share live kita pada malam ni. Oh, ada pula. Ni nak cerita berat. Tak apalah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.